Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhan nas ittaqullah ahaqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, yakni mengadili, di antara mereka adalah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau, Cik Ding, Yang Mulia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi jawatankuasa dakwah, ahli-ahli jawatankuasa, muslimin muslimat yang dihormati. Muqaranah al-adyan pengertiannya adalah satu bidang yang mengkaji agama-agama. Dalam bahasa Inggeris disebut teologi ataupun comparative religion. Pada malam ni saya nak membawa satu tajuk, kerana di negara kita pada Oktober selalunya akan ada satu sambutan yang disebut sebagai Oktoberfest. Oktoberfest ini sejak pandemik COVID ni kita tak dengar. Tetapi sebelumnya ia menjadi satu fenomena yang disambut oleh banyak daripada negara-negara di dunia ini, termasuklah negara kita, kerana Malaysia adalah negara multiracial. Persoalan yang nak dikupas pada malam ini adalah, adakah arak ini sesuatu yang disokong oleh agama-agama selain daripada Islam? Kerana ada di antara individu-individu yang ingin menegakkan ataupun ingin mewajarkan pesta arak ini, mereka mengatakan ia adalah hak bagi non-Muslim. Islam adalah agama yang melarang, mengharamkan arak. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor dan keji daripada perbuatan syaitan.
Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Islam agama yang tegas, yang jelas, mengharamkan kepada umatnya, umat Islam, daripada mengambil minuman beralkohol. Itu clear. Dan Al-Quran ini adalah firman Allah yang sama sekali tidak akan bertentangan dengan sains. Apa-apa sahaja yang datang dari Allah, bukan setakat sains, ia juga tidak akan bertentangan dengan psikologi, dengan macam-macam perkara yang berkait dengan manusia, ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan sebagainya. Kerana Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi Islam, diharamkan arak itu bukan setakat sesuai dengan fitrah manusia yang tidak mahu kepada sesuatu yang bersifat keji, tetapi juga adalah sesuai dengan sains. Kalau kita lihat tuan-tuan secara saintifik, sebenarnya arak ini ataupun minuman beralkohol ini, ia tidak baik kepada manusia kerana asasnya ia mempunyai empat kandungan di dalamnya. Yang pertama, di dalam arak itu ada nikotin, dia ada kecanduan. Sebab tu orang yang minum arak, ketagihan arak ini, minum arak dia akan berpotensi untuk ketagih. Dia akan nak selalu kerana kecanduan tadi. Yang kedua, di dalam arak itu ada psikotropika, sejenis dadah sintetik yang menyebabkan masalah kepada GMO, masalah kepada gangguan. Dia akan menyebabkan gangguan mental organik kepada sesiapa yang minum arak. Dadah sintetik ni tuan-tuan, dia berbeza dengan dadah konvensional. Sahabat-sahabat saya di negeri Terengganu ada pusat pemulihan dadah ni, saya pernah tengok. Penagih ganja ni mata merah, macam Dracula, mata dia merah, kuat tidur. Dia boleh tidur ni satu hari tu, dia boleh sambung lagi esok. 2 hari betul-betul tidur. Dan satu cara untuk memulihkan lemah tubuh dia, mengantuk dan sebagainya tadi, saya tengok ustaz-ustaz buat waktu 4 pagi, terutamanya pada malam yang sebelum tu dia hujan. Jadi air tu sejuk, dia akan rendam dalam air tu untuk memulih. Tu antara satu proses lah untuk memulih. Saya lihat cara ustaz-ustaz ni buat. Tetapi dadah sintetik, dadah yang dibuat daripada chemical. Saya masih ingat, kalau tak silap lah, lebih kurang 9 ke 10 tahun dulu, di Ampang, seorang ibu muda yang berusia 19 tahun. Suaminya adalah penagih dadah sintetik. Dia telah menikam isterinya sedang menyusu anak dengan gunting, ya, kerana ketagihan. Dia nak barang kemah isteri dia tak bagi, dia bertindak ganas. Kerana dadah sintetik ni dia boleh menyebabkan ada satu organ dalam otak dipanggil sebagai prefrontal cortex yang akan rosak, menyebabkan keseimbangan, konsentrasi dan juga balancing seseorang itu dia akan hilang pertimbangan dan sebagainya. Juga di dalam arak ini adanya kandungan kimia yang selalu kita sebut alkohol ni ataupun etanol,
Tujuan dia untuk sebagai bahan anti beku. Sebab tu alkohol ini sesuai letak dalam minyak wangi. Minyak wangi sesuai, dan dia dihasilkan melalui penapaian menggunakan yeast. Saya orang Terengganu biasanya kalau hari raya orang tua-tua buat tapai. Orang Terengganu panggil tapai. Tapai puluk kan. Tapai apa, bukan tapai ubi tu, tapai puluk tu yang dalam daun getah tu. Kadang-kadang seminggu selepas raya tu masih banyak dalam peti ais. Air dia banyak. Berhati-hati tuan-tuan, dia boleh sampai penapaian dia menyebabkan mabuk. Kalau kita minum, kita hilang ingatan, kita mabuk, dia haram. Ya, masa tu. Dan bahan-bahan lain, adiktif yang lain. Dan apakah sebenarnya yang berlaku apabila seseorang itu minum arak? Alkohol yang diminum itu akan diserap oleh tubuh melalui usus. Usus ni dia akan menyerap. Kalau seseorang tu minum arak sewaktu perut dia penuh dengan makanan, maka penyerapan itu lambat. Tapi kalau perut kosong, dia cepat. Dan alkohol tadi akan tersebar melalui salur-salur darah ke seluruh tubuh, dan pertama dia akan menuju ke jantung, dan kemudian dia akan masuk ke dalam otak. Bila dia masuk ke dalam otak, inilah dia membawa sejenis perasaan bahagia kepada peminum. Biasa orang minum tu dia nak itulah, kegembiraan. Macam orang ambil dadah juga, dia nak khayal tu, atau dalam istilah orang kampung panggil khayal tu, ya. Dan apabila alkohol ini masuk ke dalam otak, dia akan mengalami gangguan mental organik, iaitu sejenis gangguan fungsi berfikir seperti sangat agresif, tidak terkawal, dan mudah terkeluar perkataan-perkataan yang keji daripada mulut dia. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang mabuk ni, dia tak malu apa dah. Dia tidur atas jalan, dia bertelanjang dan sebagainya, dia tidak ada lagi, kerana dia sedang mengalami proses gangguan GMO. Tetapi harus diingat bahawa tidak semua cairan alkohol ini dia boleh diserap oleh tubuh. Sebahagiannya tidak dapat dicerap oleh tubuh, maka ia akan diproses oleh tubuh untuk mengeluarkan, disingkirkan daripada badan kita. Iaitu pertama, dia akan bawa ke hati. Organ kita ni, hati ni, dia akan proses, dia mengolah alkohol tadi menjadi karbon monoksida, dan kemudian dia ubah pula menjadi air. Jadi gitulah setiap hari dia akan proses-proses. Maka tuan-tuan muslimin muslimat, bahaya kepada peminum arak ini adalah dia akan berisiko untuk mengalami penyakit sirosis, ya, sirosis hati. Sirosis hati ini antara yang lazimnya kepada peminum arak ini. Dan yang kedua, kegagalan buah pinggang serta kanser. Kanser kolong, ya. Dulu tuan-tuan, ya, ada satu cerita sahabat saya. Sahabat saya ni dua kali pergi haji dah. Pergi Mekah buat haji dah 2 kali. Satu hari tu dia didiagnos oleh doktor menghidap sirosis. Dia dikena sirosis hati. Jadi dia dengan isteri dia pergi hospital tu. Doktor pula, doktor ni India, doktor non muslim lah. Dia nak beritahu kepada sahabat saya ni, dia suruh isteri dia keluar, dia nak bercakap dengan suami perempuan tadi tu, kawan saya tu. Dia kata kat kawan dia ni, dia kata kat kawan saya tu, dia kata tuan ada penyakit yang serius, sirosis hati lah. Jadi tuan-tuan kena kurangkan ini. Kurangkan ini ni maksudnya minum arak, kurang minum arak lah. Jadi kawan saya ni dia tersinggung lah. Dia kata ini semua fitnah. Dia tak pernah sepanjang hayat dia walau setitik arak dia minum. Kenapa didiagnos dia kena penyakit sirosis? Sebenarnya tuan-tuan muslimin muslimat, sebenarnya sirosis ini dia tak semestinya arak disebabkan alkohol, dia ada benda-benda lain, punca-punca lain. Jadi
biasanya jangan kita salah faham bila kita dengar ada kawan kita, jiran kita ke kena penyakit ni, kita menomoh dia lah. Kita kata mesti ni kaki tunggang arak. Sebab dia tidak semestinya disebabkan oleh alkohol tadi. Jadi dalam Islam jelas arak ini haram. Kita tak nak kepada arak ini dijadikan satu budaya, malah pesta-pestaan. Walaupun kita sebenarnya dalam Islam kita tidak boleh melarang orang bukan Islam untuk meminum arak, itu hak mereka. Tetapi pesta-pestaan itu dalam konteks tertentu mungkin orang akan salah anggap dan sebagainya. Maka adakah agama selain daripada Islam ini terdapat larangan-larangan seperti juga larangan dalam Islam? Satu agama yang dekat dengan Islam ini iaitulah agama Nasrani. Agama Nasrani ni tuan-tuan, kalau kita baca kitab Perjanjian Lama dan kita baca kitab Perjanjian Baru, kita ketemui banyak ayat-ayat yang melarang meminum arak. Antara yang paling komprehensif di sini adalah satu ayat daripada the Book of Proverbs. The Book of Proverbs ini dia satu daripada 39 kitab dalam Perjanjian Lama, Old Testament. Ataupun diklasifikasi sebagai kitab, dia sebenarnya Old Testament tu adalah kitab orang Yahudi. Kitab orang Yahudi. Old Testament adalah bahagian pertama Bible. Dan orang Yahudi ni orang Yahudi bahagian pertama ni dia membagikan kitab dia ini, pertama kitab Nabi-Nabi besar dan kitab Nabi-Nabi kecil. Satu lagi dia panggil kitab puisi. Antaranya adalah Book of Proverbs ini chapter 20 ayat yang pertama. Dalam ayat ini berbunyi wine is a mocker. Wine is a mocker. Arak itu adalah penghinaan. Arak ni keji, arak ni hina. Strong drink is ragging. Sesiapa yang minum arak, dia akan mengamuk, dia akan hilang kawalan. Betul tu? Dia mabuk kan? Dia hilang kawalan. And whoever has it is disease, siapa yang minum, dia akan kena penyakit. Penyakit tadi yang saya sebut tadi, sirosis hati. Itu antara penyakit yang lazim yang dideritai oleh peminum-peminum arak. Malah banyak di dalam kitab-kitab yang lain, misalnya dalam kitab Perjanjian Baru Ephesians chapter 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh arak, kerana arak menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuhi diri kamu dengan iman, dengan roh. Ini New Testament kata begitu. Jangan kamu mabuk oleh arak. Maksudnya arak tu satu larangan oleh Perjanjian Baru. Sebenarnya kalau kita kaitkan tuan-tuan, ayat yang pertama chapter 20 tadi dengan Ephesians chapter 5 ayat 18 tadi, jelas sains membuktikan bahawa manusia ini, kalau kita kaji otak manusia, kita ada satu, kalau kita lihat otak manusia dengan otak haiwan, sama, kita nampak lebih kurang lah bentuk dia. Tetapi tuan-tuan harus diingat, beza antara manusia dengan haiwan ini adalah manusia ada satu benda yang haiwan tak ada. Di belakang mata kita ni, ada satu bahagian yang cukup sensitif. Namanya prefrontal cortex. Orang perubatan neuroscience dia fahamlah benda ni, apa benda tu. Yang hanya ada pada manusia, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan prefrontal cortex ini hanya untuk manusia. Sebab apa? Kerana manusia ini, kita apabila kita masuk saja umur mukallaf, bila kita mukallaf cukup umur, kita dipertanggungjawab. Sebab pada umur mukallaf ini kita boleh membezakan antara yang baik dengan yang buruk.
Tapi kenapa kita tengok antara manusia ni, yang mukallaf ini, dia berbeza-beza. Ada orang ni cenderung buat dosa je. Dia buat dosa. Ada orang ni cenderung buat pahala. Dia datang surau, dia datang masjid, dia bersifat ihsan kepada orang, dia bersifat pemurah, dia suka, dia menghormati orang lain. Kenapa orang ni begini? Kenapa orang sebahagiannya pentingkan diri sendiri? Tidak mahu bergaul, tidak mahu menolong orang lain, tidak menghormati orang. Dari segi sains, orang yang cenderung untuk rasional. Kenapa dia rasional? Kenapa dia buat baik? Dia rasional. Yang tak buat baik, dia kurang rasional. Selalunya ahli psikologi sebut begitu. Kerana pengaruh prefrontal cortex. Jadi orang yang cenderung buat dosa ni, kalau kita kaji background dia, mungkin dia ni seorang yang minum arak satu, kemungkinan dia ini suka buat perkara-perkara yang merosakkan tubuh badan dia sendiri, hidup gam ke dan sebagainya, ataupun dia ambil dadah. Jadi orang-orang yang cenderung mengambil benda-benda muka ni menyebabkan dia menjadi seorang yang agak kurang rasional. Maka Allah Ta'ala mencipta prefrontal cortex ini tujuannya supaya kita boleh memilih antara yang baik dan buruk. Boleh membezakan dan boleh mempraktikkan etika. Dan dengan prefrontal cortex inilah kita boleh menjadi pemimpin yang bertanggungjawab, kita boleh berkonsentrasi, kita memahami benar dan salah, mengendalikan diri, mengawal nafsu, bersifat kritis, berfikir kritis, dan kita boleh merencanakan masa depan. Maka FFC ni, prefrontal cortex ini adalah pusat pertimbangan dan membuat keputusan dan membentuk kepribadian dan pelakuan sosial. Tetapi prefrontal cortex adalah bahagian otak yang paling mudah mengalami kerosakan. Antaranya minum arak. Minum arak tadi sebab alkohol itu akan masuk dalam otak. Dia masuk dalam salur darah. Dia boleh merosakkan prefrontal cortex. Sebab tu orang tu menjadi tidak rasional. Inhibitory center ni tuan-tuan sebenarnya boleh mencegah kita melakukan sesuatu perkara di tempat umum ni. Tetapi bagi orang yang mabuk akibat alkohol ini, mereka boleh melakukan perkara yang di luar batas normal kerana mereka telah hilang fungsi inhibitory center tadi. Sebab tu tuan-tuan, dalam Islam ni ajaran Al-Quran dan hadis yang boleh kita petik, yang kita ambil daripada ajaran agama yang murni ni, dia bagaimana agama telah mengatur cara hidupan kita ini supaya kita sihat, kita jadi rasional. Yang paling baik adalah kita mencontohi Nabi SAW. Dalam banyak perkara Nabi buat semua benda baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, demi sesungguhnya pada kamu Rasulullah itu satu contoh ikutan yang baik. Rasulullah ni tuan-tuan cukup luar biasa. Seorang yang sangat luar biasa. Kerana apa? Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah seorang insan yang terbaik. Ya, Allah memilih nabi yang terbaik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita ini apa dia yang Nabi tunjuk? Sunnah dia. Ya, sunnah dia. Contohnya sunnah untuk makan. Makan sunnah Nabi ni antaranya adalah makan berhenti sebelum kenyang. Contohnya dia boleh menyihatkan badan dan sebagainya. Banyak lagi lah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita, sehingga kan dalam satu hadis sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Bukhari. Sahabat tanya, "Wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah?"
Sebab di luar ni kami tahulah, kami bertemu dengan Rasulullah. Tapi bila Rasulullah melangkah dalam rumah, kami tak tahulah. Yang tahu pembantu Nabi dan isteri-isteri Nabi. Lalu Aisyah, apabila sahabat bertanya, Aisyah susah nak gambarkan. Aisyah jawab kepada sahabat, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susah saya mahu gambarkannya. Kerana dia seperti Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Itu Nabi. Saya bawa kat tuan-tuan ya, satu kisah Nabi. Satu kisah malam ni. Nabi ni kalau kita ikut sunnah dia, luar biasanya Nabi ni. Satu hari ni, Nabi ni berada di satu tempat yang dekat dengan Gunung Uhud. Pada masa itu, Nabi sedang, dalam hadis ini, meriwayatkan, Nabi masa itu sedang menyelenggarakan beberapa ekor biri-biri. Biri-biri ini adalah hasil rampasan perang. Jadi Nabi ni tak kala Nabi sedang menyelenggara tadi, maka datanglah seorang badui. Apa beza antara badui dengan Arab kota? Nabi SAW Arab kota, orang Mekah. Arab Mekah. Dia ada satu kumpulan, dia ada lagi banyak suku-suku Arab ni yang disebut badui ni adalah orang yang tinggal secara nomad. Nomad ni dia berpindah randah. Kalau di Malaysia ni kita ada suku-suku asli, masih ada lagi yang berpindah randah. Ya, orang Negrito. Ya, orang Negrito masa saya jadi mahasiswa dulu, ijazah pertama dulu, selalu suka ikut operasi khidmat macam sampai ke perkampungan orang asli. Perkampungan orang asli tu mak angkat kita, ayah angkat kita ni non muslim, belum Islam pun lagi. Dan mereka berpindah randah, terutama orang-orang Negrito, Kensiu, Kintak, Lanoh, Jahai, Mandrek, Batek, kumpulan-kumpulan ni, mereka masih lagi berpindah randah. Itulah perbandingannya orang nomad dengan orang kota. Orang kota tu kita lah, orang yang tinggal menetap, yang orang selalu sebut civilization-nya lebih tinggi. Begitulah. Jadi tuan-tuan fahamlah, orang badui ni agaknya macam mana performance dia. Kalau orang bandar ni biasa pakai baju osok kan, kemas, sikat rambut semua kan. Biasa kalau orang-orang yang macam ni biasanya mari selekeh, orang tak kemas lah kan. Mungkin tak sikat rambut, pakai baju tak kemas, bercakap mulut berbau busuk dan sebagainya kan. Jadi badui ni dia datang dekat dengan Nabi, dan Nabi pada masa itu telah sedar badui ni datang, dan badui ni dia belum Islam lagi, dia seorang badui yang belum Islam. Lalu dia pun berkata kepada Nabi, dia kata, wahai Muhammad, aku mendengar bahawasanya kamu mengajarkan satu ajaran yang menyuruh orang yang mampu membantu orang miskin. Aku orang miskin, kamu ada banyak biri-biri, berikan kepada aku seekor. Lalu kata Nabi, apa Nabi jawab? Bila Nabi tengok badui tadi, Nabi senyum. Nabi jawab, saudara nampak apa yang berada di depan saudara ini? Badui itu kata, ya, biri-biri yang gemuk. Dan Nabi kata, ambillah. Ambil semua, Nabi kata, ambil semua. Badui ini terkejut. Dia kata, jangan olok-olok wahai Muhammad. Sebab biri-biri ni gemuk-gemuk. Biri-biri orang Arab memang gemuk-gemuk tuan-tuan. Sebab biri-biri orang Arab ni, rasa kalau tuan-tuan pernah pernah pergi Mekah ataupun ada pergi melawat kawasan-kawasan pedalaman di negeri-negeri orang Arab ni, tuan-tuan akan tengok biri-biri orang Arab ni, dia boleh panjat pokok. Dan dia makan daun-daun padang pasir ni yang garam dia cukup baik. Dia tak macam biri-biri tempat kita. Tempat biri-biri tempat kita ni dia makan rumput yang tidak khasiat. Kalau di kampung saya tu, biri-biri tu, orang kampung pelihara bulu tu berketel. Nampak tak cantik lah nak banding dengan biri-biri orang Arab. Lalu Nabi kata, ambil semua. Jadi badui tadi dia telah jatuh cinta kepada Nabi.
Dia pun ambil lah. Bila suruh ambil, dia ambil lah semua biri-biri tadi. Dia buat balik ke rumah dia. Rupa-rupanya dekat dengan Gunung Uhud itu ada satu perkampungan orang Badui. Semua belum Islam lagi. Semua belum Islam lagi. Lalu apabila dia tarik kambing tadi, macam tuan-tuan bayang cerita apa? Cerita Nujum Pak Belalang tu kan? Yang Aziz dengan Suding tu bawa lembu bibiri tu. Bila dia sampai di pintu gerbang, lalu dia pun kampung dia belum sempat melangkah masuk pintu gerbang kampung dia, lalu dia pun berteriak. Dia kata, wahai kaumku, berimanlah kamu kepada Muhammad, kerana dia mengajarkan satu ajaran yang tidak akan menyebabkan kita menjadi susah. Kerana Islam itu adalah agama yang saling bantu-membantu dan saling mengasihi antara satu sama lain. Hebat tuan-tuan. Rasulullah tu baru satu perkara tentang kemurahan Nabi. Banyak lagi. Sebab tu Islam, sebagaimana saya sebut tadi, Islam ni kalau kita ikut ajaran Nabi dan ajaran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, insya-Allah kita adalah berada di tali yang benar. Bagaimana pula dengan agama Buddha? Agama Buddha ini antara agama yang dianuti majoriti juga oleh penduduk di Malaysia. Majoriti orang Cina menganut Buddha. Dan kalau kita faham betul-betul tuan-tuan, saya cerita sikitlah Buddhis ni. Agama yang diasaskan oleh Siddhartha Gautama di negeri Ayodhya di India Utara oleh Siddhartha Gautama. Kenapa Siddhartha Gautama bawa ajaran ni? Siddhartha Gautama ini dia mengajar konsep asas dalam Buddhism ini dipanggil 5 sila. Ya, 5 sila. Seorang yang beriman kepada agama ini, dia mesti praktikkan 5 sila ini. Sebab itulah yang diajar oleh Siddhartha Gautama di Taman Isipatana di negeri Ayodhya. Dia mengajar pada murid-murid yang pertama. Iaitulah yang kelima. Dia ada 5 ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang kelima dia kata apa? I undertake the rule of training which consists in abstention from drink and drug that cloud the minds. Maksudnya, aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesedaran. Sebenarnya tuan-tuan, dalam Buddhis ini, dalam Buddhism ini, hilang kesedaran tu, lemah kesedaran tu satu dosa. Jadi antara perkara yang menyebabkan orang hilang kesedaran, kewarasan ini adalah minum arak. Sebab bila minum arak dia mabuk. Ataupun mengambil dadah juga haram dari sisi agama tersebut. Kerana apa? Agama Buddhis sangat menitik beratkan seseorang itu sentiasa berada dalam keadaan sedar. Kalau kita rujuk pada kitab Sutta Pitaka, kitab yang mengandungi sumber-sumber utama Buddhism ini, tuan-tuan, dia mengajar tentang antaranya adalah kesedaran, tingkat kesedaran. Orang yang mencapai tingkat kesedaran yang tinggi ini, dia akan sampai ke satu peringkat di mana dia boleh bersatu dengan nirvana, dengan Tuhan dia. Itu kepercayaan mereka. Maka sains, dari segi sains, ajaran Buddhis ini sebenarnya adalah percubaan mengurangkan daya, mengelakkan alkohol ini untuk mengurangkan daya yang mampu mengurangkan daya kognitif seseorang, serta mampu membuatkan seseorang hilang pertimbangan. Itu dari sudut agama Buddhis. Bagaimana pula dengan agama Buddha? Agama Buddha ini, tuan-tuan, agama Hindu ya. Agama Hindu ni sebenarnya Buddhis tu berasal daripada Hindu. Dia asalnya daripada Hindu. Asas kepercayaan begitu. Tapi kenapa wujudnya Buddhism ini? Kerana adanya beberapa kritikan, beberapa pertentangan dalam kitab-kitab terakhir. Hindu sebenarnya adalah, kalau kita tengok yang basic ajaran dia, kita ambil yang mudah saja. Dia panggil Sapta Tamira. Ya, Sapta Tamira ini seorang Hindu, ataupun dalam konteks yang betul ni, Hinduism ni sebenarnya adalah agama Sanatara Dharma. Sanatara Dharma itu ada 7 kegelapan dalam diri manusia, di mana apabila manusia ini dia berada dalam kegelapan ini,
dia akan melahirkan satu sifat yang dipanggil buta kala. Kalau mereka ada salah satu 7 kegelapan yang dimaksudkan, satunya dia berada dalam tu, maka akan hadir dalam dirinya, mengikut kepercayaan Hinduism ni, adalah satu sifat dipanggil buta kala. Sifat buta kala ini adalah sifat angkuh, berpoya-poya, tidak mengendah kebenaran dan menjauhkan diri daripada ajaran agama. Kerana itulah agama Hindu ni, Hinduism ni sebenarnya adalah agama yang sangat menitik beratkan cara hidup seseorang yang selalu mereka gelar sebagai Pancasila, ya, Pancasila. Iaitulah Pancasila terkandung 5 jenis perbuatan yang sepatutnya dielakkan oleh seorang pengikut Sanatara Dharma: berjudi, melacurkan diri, berbohong, membunuh orang lain, dan yang kelima, meminum minuman beralkohol, ya, minum arak. Tuan-tuan muslimin muslimat, kalau kita tengok, ya, keburukan arak ni, saya ambil data ini daripada FBI, ya, Amerika Syarikat. Data tahun 1990. Ni data lama, agak lama data ni. Laporan di Amerika Syarikat, 2,756 orang dirogol setiap hari. Orang Amerika ni 2,756 orang dirogol setiap hari tahun 1990. Sekarang tak tahu, mungkin lebih banyak. Lebih 70% daripadanya dilakukan oleh orang mabuk, orang yang berada di dalam kawalan pengaruh alkohol. Dan 8% daripada orang Amerika melakukan incest, iaitu sambang mahram. Dan 1 daripada 12 orang Amerika yang ditemui mengaku mereka melakukan sumbang mahram. Dan majoriti daripadanya melakukan sewaktu dalam keadaan mereka mabuk. Maka arak ini, tuan-tuan, adalah kunci segala kejahatan, kerana ada hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ibnu Mas'ud, di mana Nabi SAW bersabda, ada 10 kumpulan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkait dengan arak. Orang yang memerah, orang yang mengedar, orang yang minum, orang yang membawa, orang yang meminta dihantar arak, orang yang menuang arak, orang yang menjual, orang yang membeli, orang yang makan hasil jualan arak, dan orang yang minta dibelikan arak. Tuan-tuan muslimin muslimat, tadi pengerusi sebut nak buka soalan. Saya boleh saja buka soalan ni. Kalau saya boleh jawab, insya-Allah saya cuba jawablah. Kalau tak boleh, saya kena buat rujukan. Kena buka kitab lah. Ya. Kita bukalah peluang sebab ada permintaan. Kalau tuan-tuan nak tanya berkait dengan topik Muqaranah Al-Adiyah ni.